شاءون الله له إلهي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومن يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين وإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan kurniaan Allah kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita sambung daripada perbincangan ataupun merajaah kita bersama-sama semalam yang terhenti secara mendadak, iaitu kita membincangkan bersama-sama tentang bahagian-bahagian hadas ataupun taharah daripada hadas. Apakah yang dimasukkan dengan taharah? Taharah bermaksud suci daripada ataupun bererti sesuatu yang baru. Ataupun dari segi syaraknya adalah sesuatu perkara yang membatalkan ataupun yang membatalkan wuduk. Ataupun kita perlu ambil wuduk lah. Perkara yang membatalkan wuduk atau perkara yang mewajibkan mandi. Okay, Alhamdulillah ada terbahagi kepada dua bahagian hadas, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil seperti mana kita tahu adalah benda yang perlu kita ambil wuduk. Itu hadas kecil. Hadas besar adalah sesuatu perkara yang perlu kita mandi. Wajib ke atas kita untuk mandi. Dan seterusnya barulah kita boleh melakukan amal-amal ibadah. Contohnya seperti solat, membaca Al-Quran, berpuasa dan sebagainya, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Okay, ada semalam soalan. Saya rasa satu soalan yang kita pun terus skip semalam kan. Soalannya berbunyi, bolehkah kita ambil wuduk pada saat saya dengan menggunakan air besi? Air besi ke air keruh? Saya pun tak ingat. Air karat Ustazah. Air karat. Okey, air karat. So, adakah boleh kita ni ambil wuduk? Okey, kita akan masuk bahagian taharah dari hadas kecil. Taharah dari hadas kecil bermaksud benda yang membatalkan apa? Membatalkan wuduk yang perlu kita ambil wuduk. Contoh. Contohnya apa dia? Buang angin, bersentuh antara lelaki dan perempuan, buang air kecil, buang hajat besar, apa lagi? Banyak benda perkara yang membatalkan wuduk kita. Maka itulah perlu ke atas kita untuk mengambil wuduk kembali. Itulah dimaksudkan dengan hadas kecil. Maka wuduk ini dari segi bahasa. Dari segi bahasa ataupun lughahnya bermaksud bersih cantik. Wuduk itu bermaksud bersih dan cantik. Itu maksud dari segi bahasa. Maksudnya bila kita mengambil wuduk itu membawa maksud ianya pastilah bersih dan ianya menzahirkan kecantikan. Maka wuduk dari segi syarak ialah nama bagi perbuatan yang menggunakan air pada anggota tertentu yang disertai dengan niat. Ini dari segi syarak. Wuduk bermaksud benda yang kita ambil atau perbuatan yang kita ambil pertama disertakan dengan niat. Sebab tu kita ada rukun wuduk. Pertama niat pada tubuh badan yang tertentu. Ada wajib dan ada yang banyak pembahagian sunat. Dan seterusnya disertai dengan niat. Last sekali adalah tertib. Maka dalil. Bagaimanakah dalil yang dikatakan perlunya kita berwuduk? Kadang-kadang pada hari ini
Saat hari ni semua orang tanya. Bila kita bercakap dia apa-apa, mana dalil? Mana dia ayat-ayat Quran? Maka dalil yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, seruan bagi orang-orang yang beriman. Apabila kamu hendak mendirikan solat, hendaklah kamu basuh muka kamu, tangan kamu sehingga ke siku, dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu sehingga kedua buku lali. Ini yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah dalam tuntutan untuk kita mengambil wuduk. Dia kata dekat sini ayatnya adalah sebelum mendirikan solat, dia menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab tu kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa orang tu tak ambil wuduk? Kenapa orang tu tak solat? Kenapa orang tu tak mampu buat kebaikan? Inilah panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dia kata apabila kamu hendak mendirikan solat, hendaklah basuh muka. Basuh muka kamu, tangan kamu sehingga ke siku. Sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki. Maka di sini adalah merupakan anggota-anggota yang wajib dalam wuduk. Adakah ayat Al-Quran ini sempurna dalam pengambilan wuduk? Kalau kita tengok kat sini, dia masih belum sempurna. Kalau kita nak tengok kat mana? Maksudnya basuh muka. Nak basuh muka tara mana? Kan? Muka kita tu kat sini ke? Ataupun seluruhnya? Maka di situlah antara di mana yang melengkapkan agama Islam ini ayatul Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutlah Nabi kita. Macam mana Nabi akan ajar berwuduk. Pertamanya dekat sini pun tidak ada yang disebut untuk niat. Tetapi dalam rukun wuduk kita pertama kena ada niat. Niat tu di dalam hati. Sahaja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku membersihkan diriku daripada hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Semua tu niat-niat kita lah. Maka dalam ayat ini begitulah tuntutan antara bagaimanakah firman Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkait. Basuh muka macam mana? Maka Nabi kita pun ajar basuh muka daripada seluruh muka kita ni kena ke cuping telinga sampai ke dagu. Sebab kat sini dia kata basuh muka je. Tapi kita ni basuh semua ni sampai ke cuping telinga tepi lalu di bawah dagu. Kita basuh itu basuhan yang pertama. Itu adalah basuhan yang wajib. Maka bagi seorang perempuan dia ada segmen tepi. Wajibkah ke atasnya untuk membasuh segmennya ataupun tidak wajib? Adakah segmennya itu sebahagian kan? Perempuan kan dia rambut dia kat sini dia ada segmen. Kadang-kadang bila dia rambut panjang dia tarik ikat sampai ke belakang. Kalau lelaki kita boleh nampaklah segmen dia dekat sini tu kan. Adakah segmen wanita itu termasuk daripada sebahagian daripada mukanya? Ini dalam bab wuduk. Jawapannya ya. Kita kalau pakai tudung tapi cukup pada sekadarnya. Maknanya sekadar yang kita mampu. Kalau rambut kita tu panjang sampai ke belakang, macam tu kan takkanlah nak ambil wuduk sampai ke belakang. Tak. Maksudnya sekadar yang kita mampu. Sapulah muka kita, kenalah segmen, tariklah sikit segmen kita tu bagi dia basah. Ataupun kita boleh sapu macam ni. Sapu, tariklah sampai ke belakang. Sekadar yang kita boleh. Itu bagi perempuan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, sebab perempuan ini kita kena tahu dia ada batas potong rambut. Batas potong rambut yang membezakan antara dia, wanita dan juga lelaki. Hari ini ramai sangat wanita yang potong rambut seakan-akan lelaki. Sebenarnya tak boleh. Maksudnya kena ada. Dia ada dia punya garisan-garisan untuk yang membezakan antara lelaki dan wanita. Dia jangan sampai menyerupai lelaki. Maka ada kat sini tu kita tariklah sikit. Sebab tu kadang-kadang kita kalau pergi kampung-kampung, kita nampak makcik-makcik tu kan, rambut dia panjang, segmen dia potong.
Potong pendek sini. Untuk dia meyakini bahawa sekurang-kurangnya basuhlah sebahagian daripada muka. Wajib ke atas kita basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua dan ketiga dipanggil sunat. Maka basuhan yang kedua dan ketiga ini adalah dia lebih menyempurnakan basuhan yang pertama. Okey, kat sini kita kena ada sedikit perbincangan. Contoh, kita ni dah biasa ambil uduk 3 kali. Tiba-tiba, kan, orang tetamu datang rumah kita. Tandas hanya ada satu untuk ambil uduk. Kita ni dah biasa ambil uduk dengan membasuh 3 kali. Waktu tambah pula maghrib dengan isyak. Waktu sangat singkat. Orang ramai tengah beratur nak masuk tandas untuk solat maghrib. Apakah hukumnya sekiranya kita ini mengambil wuduk dalam membasuh sebanyak 3 kali? Ni kita kena faham. Sebab orang kata, oh tak apalah Ustazah, saya dah biasa. Maka kita kena ingat dalam membasuh sampai 3 kali ini kena tengok dari segi keadaan sekeliling. Ataupun kita ambil contohlah dekat RNR. Kat Petronas, kan ramai orang beratur. Kita sibuk nak ambil wuduk ni bersungguh-sungguh sampai 3 kali basuh muka. Orang beratur kat belakang ni ramai nak solat. Maka kita risau dan takut basuhan yang kedua dan ketiga itu menjadi dosa ke atas diri kita. Kerana apa? Kerana kita sedang melewatkan orang yang di belakang itu untuk solat. Tu kita kena faham. Walaupun kita kata, tak apalah Ustazah, ini nak wuduk. Contoh. Ini yang sering kita nampak apabila berlaku di RNR. Petronas. Tempat-tempat perhentian untuk solat. Khususnya wanita. Kan? Lepas tu, sibuk dia nak solat sunat. Dah orang ramai sibuk nak solat sunat. Kita risau solat sunat kita tadi boleh menyebabkan orang yang beratur panjang tadi melewatkan solatnya. Itu satu. Siapa tanggung dosa? Kita. Ini lebih kepada bab bagaimanakah. Memanglah tidak ada dalil dan hadis untuk mengatakan benda ini. Tetapi agama kita, Islam ini, dia tidak lari daripada hakikat dan syariat. Ataupun kadang-kadang perempuan. Perempuan inilah yang kita sering tengok. Masuk-masuk sibuklah dekat pipe tu ada 2. Dia nak cuci muka lah dekat situ. Orang beratur bukan ramai kat belakang. Maka bila nak cuci muka, jangan duduk di dekat pipe tu. Pergi tempat lain. Pergi tandas. Jangan mengganggu orang yang ingin solat. Sebab bila mana kita melewatkan orang yang di belakang untuk solat, kita risau jatuh dosa terhadap diri kita. Ini benda yang kita perlu titik beratkan. Sebab tu kadang-kadang kita kena tengok keadaan semasa. Maka apabila dalam keadaan seperti ini, cukup sekadar kita mengambil anggota yang wajib. Anggota yang wajib sebagaimana surah Al-Ma'idah. Basuh muka, tangan, sebahagian kepala dan juga kaki. Selesai. Kalau kita tengok orang tak ramai. Tapi kalau kita tengok orang ramai ni, maka ambil je lah yang wajib. Di sini juga, dia kata tangan kamu hingga ke siku. Allah dalam ayat surah Al-Ma'idah ini tidak menceritakan antara nak basuh kanan ke dulu, kiri ke dulu. Tetapi Nabi kita ajar daripada tangan kanan 3 kali sampai ke siku. Siku ni jangan betul-betul siku sini. Lebihkan sedikit. Khususnya bagi seorang wanita ataupun lelaki. Selalunya kita risau-risau dan takut dekat ni. Pelepat ni. Pelipat ni tak kena air. Sebab tu kita lorotkan, bawa ke depan dan kita tarik. Basuhlah, kemudian diikuti dengan tangan kiri. Sehingga ke siku dan sapulah kepala kamu. Ini ayat dia. Mari kita baca sama-sama dalam surah Al-Ma'idah. Siapa yang ada mushaf atau Al-Quran boleh rujuk surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, tuntutan ataupun dalil tentang wuduk. Sapulah kepala kamu. Macam mana nak kira sapu kepala ni? Ayat Quran kata sapulah kepala kamu. Tapi kita sapu apa? Sebahagian kepala. Di sini ada khilaf ataupun pendapat para alim ulama. Khususnya bagi mazhab Asy-Syafi'i. Kita ini ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i cukup sekadar dia membasuh sebahagian kepala. Tetapi mazhab yang lain
dia membasuh seluruh kepala. Macam mana kita nak tengok? Kalau kita pergi dekat, contoh, kita pergi Tanah Suci Mekah, kita tengok perempuan kalau kat sebelah kita ambil wuduk, semua kepala dia basuh. Mereka itu mazhab Hambali, mazhab yang lain selain daripada Imam Ash-Syafi'i. Walaupun Imam Ash-Syafi'i ini sempurna, lebih sempurna daripada mazhab-mazhab yang lain, tetapi di sini Imam Syafi'i mengambil pendekatan cukup sekadar sebahagian kepala. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok lelaki kan, lelaki dia basuh, kepala dia tarik sampai kat belakang, lepas tu dia bawa tolak ke depan. Adakah ianya, hukumnya haram ke, harus ke, dibolehkan. Dan basuhlah kaki kamu sehingga kepada sampai buku lali. Sebab tu kita dituntut untuk meratakan. Meratakan daripada kaki kita tu sampai dekat buku lali kita. Sehingga Rasulullah SAW dia pernah bersabda bahawa tidak ada yang sempurna wuduknya untuk menjejakkan kaki di syurga. Khususnya apabila tidak menyucikan kakinya sehingga ke buku lali. Ini adalah mereka-mereka yang apabila dia basuh, buka paip, dia angkat kaki, dia tanpa gosok. Risau-risau tak sampai pada buku lali. Okey, itu adalah 4 anggota wajib. Iaitu muka, tangan, dahi dan kaki. Yang selebihnya disempurnakan wuduk oleh siapa? Apa yang telah diajar oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disempurnakan oleh Nabi. Bagaimanakah rukun wuduk? Yang pertama niat. Kemudian berkumur-kumur. Betul tak? Kumur, membasuh hidung kita. Ambil, sebenar-benar basuh hidung ni bukan macam tu. Ya, ambil air letak kita sedut. Itu bagus untuk orang yang ada restu. Sangat baguslah. Orang ada sinus, dia menyucikan. Tapi kadang-kadang kita pun tak daya juga. Cukuplah sekadar basuh hidung. Kumur-kumur, kemudian bahasa bila nak baca niat? Sahaja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Bila? Ruangan chat ni ada, boleh guna. Masa basuh tangan, masa masuk tandas, sebila? Saya punya tak ada pool. Ke saya cakap seorang ni? Ada orang ke tak ada ni? Ada orang tak dengan saya ni? Ada? Okey. Yang risau jangan takut salah. Kita nak membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Macam itulah hayat dia. Okey. Masa bila nak ambil baca niat, waktu kita, ni biasalah saya yakin semua orang buat, ketika mana kita menyapukan muka kita dengan air. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey. Tu soalan-soalan selingan je tu. Budak-budak tadika je tu kalau kita tanya tu sebenarnya. Nak bagi semua bangun ni. Okey. Siapa tahu apakah kelebihan wuduk? Sehingga kita ni dituntut untuk sentiasa ada wuduk. Siapa yang tahu akan kelebihan wuduk ni, memang dia akan jaga wuduknya. Ada separuh ulama' dia kata apa tau? Ulama' dia kata apa? Kita ni kalau boleh ambil wuduk, lepas tu contohnya nak solat zuhur. Wuduk ada lagi, ambil lagi bagus. Ada separuh ulama' kata tak boleh pula. Dia kata dah ada wuduk, teruskan solat. Sebab ambil wuduk itu dia jadi membazir. Sebab dah ada wuduk. Ini pendapat-pendapat ulama'. Tidak ada yang sahih, tidak ada yang do'if juga. So kita menerimalah yang mana-mana. Okey, kelebihan wuduk yang pertamanya mengkifarahkan dosa-dosa kecil. Dia kunci solat. Maksudnya menggugurkan segala dosa-dosa kecil. Ini adalah kelebihan wuduk. Apakah dosa-dosa kecil? Banyak. Banyak sangat. Dosa besar pun lagi banyak. Dosa kecil ni kadang-kadang terlepas kata, terhayal seketika, lalai hati mengingati Allah. Banyak benda lah. Kadang-kadang kita ni leka, macam-macam. Maka apabila kita ambil wuduk ini, dia menggugurkan dosa-dosa kecil. Dan
Dia menggandakan akan pahala-pahala yang kita sedang lakukan saat kita berwuduk. Contoh, kita ada wuduk waktu subuh, boleh tahan sampai wuduk kita waktu asar. Kemudian sepanjang daripada subuh nak bertemu dengan zuhur itu, kita pun memasak. Maka masak tu memang dah dapat pahala. Tetapi apabila kita ada wuduk, menggandakan lagi pahala. Sebab Allah ini dia bersifat sangat pemurah. Maksudnya begitu. Lebih kurang macam inilah matematiknya. Kalau kita masak tu dapat pahalanya 1. Tapi bila ada wuduk, dia jadi tambah lagi 1. Begitulah. Mengangkat darjat orang mukmin. Siapa yang jaga wuduk, insya-Allah Allah akan angkat darjatnya sebagai orang-orang mukmin. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi senjata bagi mempertahankan dari segala penyakit was-was. Sebab itulah wuduk ni, kalau orang yang ada penyakit was-was ataupun penyakit yang mudah kena dengan, contohnya lah, mudah terkena penyakit-penyakit yang tak nampak. Penyakit-penyakit batin. Contohnya sihir ke, dia memang dah ada sejarah tu. Maksudnya begitulah kan. Kalau dia pergi tempat lain je, dia akan terkena. Itu contohlah saya boleh bagi tahu. Kalau kita ni mungkin tidak. Maka dia boleh menjadi senjata. Menjadi senjata daripada penyakit-penyakit tersebut. Penyakit-penyakit was-was daripada gangguan iblis dan syaitan. Walaupun syaitan dan iblis itu tetap juga mengganggu kita, tetapi dia menjadi perlindungan dan akhirnya memberikan ketenangan jiwa dalam hati kita. Memberikan jiwa kita mudah reda. Menjadikan hati kita mudah tenang. Menjadikan kalau waktu dah ada wuduk tu pun kita duk marah-marah ataupun komplain. Bayangkan kalau tak ada wuduk. Maknanya dia double lagi komplain kita. Double lagi kita punya resah. Double lagi kita punya orang kata bising-bising. Itu maksud dia. Bukan kata ada wuduk dia terus senyap, sunyi, alim kan. Terus jadi macam ulama berzikir. Tidak. Masih lagi ada kadang-kadang, tetapi dia reduce. Dia kurang. Dan memadamkan perasaan marah serta mencerdaskan badan. Maka di situlah antara kelebihan wuduk, di mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sukakah kamu aku tunjukkan perkara yang dengannya Allah menghapuskan segala dosa-dosa dan dengannya Allah mengangkat darjat kamu?" Ini bagaimanakah Nabi pernah bercakap? Maka mereka pun menjawab. Apakah dia? Dia kata. Baginda berkata, sempurnakanlah wuduk semasa tidak senang. Maksudnya dalam keadaan tak senang ni, bukan dalam keadaan kita gopoh-gapah, tak. Contohnya dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk, kan? Susah nak ambil wuduk. Duduk dekat contohnya dekat negara-negara sejuk yang bila buka air tu menggeletar. Itu lebih besar pahala dan darjatnya. Dalam keadaan 2-3 pagi, contoh tidur kat hutan kan? Tidur kat hutan sejuk ni. Tiba-tiba kena pergi ambil air, kalau celup air tu memang segar lah satu badan, makna dia lah lebih mengangkat darjat kamu. Seperti mana masa-masa terlampau sejuk atau sebagainya. Dalam keadaan sukar untuk kita ambil wuduk. Kemudian teruslah engkau membanyakkan langkahmu ke masjid. Menunggu solat, selepas solat. Itulah ar-ribat. Itulah ar-ribat. Ar-ribat ini bermaksud menambat diri kamu untuk berjihad ke jalan Allah. Itu sebab kadang-kadang kita nampak ribat kan, nama ar-ribat itu adalah membawa maksud kepada menambat diri kamu berjihad ke jalan Allah. Ada kalau perjalanan dia panggil salik. Kalau tambat dia panggil ribat. Tambat hati. Itulah antara bagaimanakah kelebihan wuduk yang ditekankan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat menekankan kepada kita, pertama banyak jaga wuduk kita. Ketambah-tambah kita ni perempuan kan. Perempuan ni banyaklah kena jaga wuduk sebab kadang-kadang sukar untuk kita dapatkan masuk tandas contohnya, ataupun bila kita susah kan nak buka tudung, buka handsock, buka stokin, macam-macam melambatkan perjalanan kita, maka ajarlah diri kita untuk sentiasa ada dalam wuduk ketika mana kita keluar. Dan sangat bagus
Sebab kata tuan guru kita, dia kata apa? Waktu zaman COVID dulu, banyak ambil wuduk sebelum keluar sebagai perlindungan daripada segala penyakit. Sebab apa? Ulama kita kata, kalau Allah boleh melindungi dengan wuduk itu boleh melindungi diri kita daripada gangguan jin, iblis dan syaitan, takkan Allah tak boleh nak halang diri kita daripada terkena penyakit. Itu kata alim ulama kita lah. Tapi kalau dah terkena, nak buat macam mana? Itu semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya kita ada usaha dan juga kita ada perbuatan syariat. Okey, itu adalah yang dikatakan kelebihan wuduk. Okey. Ustazah, Rukun-rukun wuduk. Ya, boleh bertanya? boleh. Okey, kita sambung dengan rukun-rukun wuduk. Rukun-rukun wuduk ada berapa? Ada 6. Pertama, niat. Basuh muka, basuh 2 tangan sehingga ke siku, sapu sebahagian daripada kepala, basuh kedua kaki sehingga ke buku lali setertib. Itu saja ni rukun wuduk. Ustazah basuh telinga tu apa? Sunat. Ustazah basuh hidung tu apa? Sunat. Tetapi sunat yang digalakkan sebab ianya termasuk dalam perkara-perkara sunnah. Kenapa dikata perkara sunnah? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang buat macam tu. Ini antara kalau kita tanya, berapa rukun wuduk? 6. Apakah dia? Niat, muka, tangan, dahi, kaki, tertib. Tertib ni maksudnya ikut turutan. Janganlah basuh muka dulu, lepas tu basuh kaki, lepas tu ikut basuh tangan. Itu namanya tidak tertib. Yang pertama niat ditutupi dengan tertib. Maka kenapa pentingnya niat di dalam rukun wuduk? Kerana perbuatan ini memisahkan antara adat dan juga ibadat. Dia pemisah antara adat dan ibadat. Adatnya maksudnya macam ni. Maksudnya kita memang saja-saja suka basuh muka. Ada juga kan. Orang kan kadang-kadang dia berpeluh-peluh kan. Dia bukan ambil wuduk pun. Dia saja je. Panas lah. Dia kata dia basuh muka, dia basuh tangan dia. Lepas tu dia basuh kaki. Kadang-kadang dia basuh. Kadang-kadang lelaki lah kita tengok ambil wuduk ke. Tak dia kata. Maknanya itu adalah adat dia untuk membersihkan. Beza dia dengan ibadat adalah dia ni ada niat. Itu je. Maksudnya alang-alang kita basuh muka tu, kita niatlah sekali dapatlah dia panggil ibadat. Rasulullah SAW dia pernah bersabda yang bermaksud sesungguhnya semua amalan itu hendaklah disertakan dengan niat. Innama a'malul binniyat. Maksud dia, apa-apa pun kita buat ikut kepada niat. Niat itulah yang penting. Tetapi kena faham benar-benar dan faham sungguh-sungguh dengan perkataan niat. Ustazah, saya dah solat Ustazah. Innama a'malul binniyat. Dia katakan. Oh, ya ke? Bila awak solat, niat dah cukup. Ini tak kira lah makam bawah ke, makam tinggi ke, makam 7 petala langit, martabat 7, martabat 8 ke, tetap tidak sah. Ni saya bagilah sedikit tips. Sebab kita pun sama-sama dah murojaah bersama-sama tentang rukun Islam dan rukun iman. Siapa faham dua benda ni, insya-Allah lah. Dia pergilah sampai ke apa kerajaan langit ke, perlembagaan lahut ke, dia boleh insya-Allah dia tidak akan diulik dengan lamunan-lamunan kasyaf-kasyaf tersebut. Sebab tu kena faham sungguh-sungguh. Rukun iman dengan rukun Islam. Cukup. Dua ni cukup. Orang lain kata tak payah ni, tak payah. Awak ni makam bawah. Tak kira lah kita makam bawah ke makam atas, tetap ada tuntutan antara rukun iman dan rukun Islam. Sebab tu ramai orang yang pada hari ini dia pegang innama a'malul binniyat. Tak apa Ustazah, dah niat dah. Yang penting niat. Bila solatnya? Ini orang yang solat ni makam-makam bawah je. Kita ni makam lain. Makam mana? Itu namanya kadang-kadang Tok Guru saya panggil makam jahannam. Menjahanamkan sebenarnya. Kenapa ianya datang kepada kita? Kadang-kadang kita tengok hari ni, ya Allah, kenapa jadi macam tu? Kerana manusia di akhir zaman hari ini, mereka ini imannya sangat-sangat lemah. Bila imannya sangat lemah, mereka sangat-sangat mengejar kepada kasyaf-kasyaf yang tinggi.
Mereka sangat menginginkan kepada sesuatu amalan-amalan yang tinggi. Mereka inginkan kepada pembelajaran-pembelajaran kitab yang tinggi-tinggi. Sedangkan basic pun dia tak tahu. Ini bahaya. Dia nak guna jalan shortcut je sampai. Yang penting sampai. Dia kata tak apa. Yang penting kita sampai ni dah tak sempat dah ni. Dah nak kiamat dah esok. Contoh kan. Perkataan yang sering mereka gunakan adalah tak sempat. Hari nak kiamat. Tu je perkataan. Tetapi di dalam agama tidak ada jalan shortcut. Kalau ada jalan shortcut, dah lama Nabi kita ini, Rasulullah SAW tak menempuh 23 tahun. Baik dia shortcut dia 3 hari je. Tak. Maksudnya kan. So kita ni dia berikan iaitu akal. Akal ini dipimpin. Dipimpin dengan ilmu yang ada untuk kita menilai akan sesuatu perkara-perkara yang baru datang dalam kehidupan kita. Kita fikir logik akal lah. Nabi pun tak buat. Takkanlah kita boleh buat. Maksudnya kita kena fikir sampai ke tahap itu. Maka berbaliklah kita kepada basic balik. Balik belajar balik. Kadang-kadang memang dah belajar. Ini yang kita belajar ni bukan kata darjah 6. Ini 6 tahun punya belajar. Pun masih lagi kita, kalau tanya cucu kita, ingat tak rukun? Dia boleh nyanyi. Rukun wuduk ada 6. Kalau dia boleh nyanyi kat kita, kalau kita tak boleh nyanyi. Maksudnya benda ini balik pada basic. Bukan nak menentukan kita ni tidak bijak. Tetapi untuk mengingatkan diri kita ini yang sentiasa dalam keadaan bermudah. Kita ni mudah lah. Lepas tu sehingga kita terlupa. Maka di situlah dia kata, Nabi kata, apa-apa pun niat. Apa-apa pun niat. Kita masuk dalam majlis ilmu niat. Kita pergi mana-mana niat. Kita basuh baju niat. Kita siram pokok niat. Semua tu menjadi ibadah. Itu je beza dia. Ustazah, tidur tu niat ke? Tidur tu ibadah? Ya. Sebab tidur adalah sebahagian daripada tuntutan tubuh badan. Tak boleh. Ustazah, kita memang tak sempat. Takkan nak tidur je. Tak boleh. Sebab tu Nabi kita hanya pernah berjaga tak boleh lebih daripada 3 hari. Lebih daripada tu Nabi akan tidur. Sebab itu tuntutan qiyamul lail wajib ke atas kita. 5 minit sekurang-kurangnya tidur. Sebab apa? Itu tuntutan hak tubuh badan. Seluruh alam ini dia ada hak. Contoh, laptop saya ada hak. Hak dia apa? Cukup masa kita kena tutup. Dia kena rehat. Tak boleh kita nak on 24 jam, mau dia meletup. Maknanya hak dia kita kena jaga. Cukup masa bateri habis, kita kena charge. Itu hak dia. Hak diri kita, manusia tubuh badan ini, kita tak boleh nak hentam sampai maksimum sampai tak tidur. Tambah-tambah kalau nak mengejar kepada amal ibadah contohnya. Kan? Kita kena faham. Sebab manusia ni kalau kita belajar dari Pak Sain pula, otaknya bagaimana, kemudian kita belajar dari segi hormon dia, bagaimana nak balancing semua ni, semuanya menentukan dengan kadar tidur kita sebenarnya. Tak boleh tak tidur. Sebab tu kalau kita tak tidur tu kita wang sikit. Dia rasa macam kena ada tuntutan untuk tidur. Okey? Itu yang pertama, yang membezakan antara niat tadi adalah ibadat dan juga adat. Yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka. Had muka bermula dari tumbuhnya rambut kita ni sehingga ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Ni yang tadi saya cerita tu, termasuklah bulu kening kita. Ini semua ni kena basuh. Kita basuh dan ratakan. Contohnya, ada orang yang diuji dengan sakit. Dia terlantar. Dia terlantar dekat atas katil. Dia nak solat ni. Sebab dia masih ada akal. Tetapi dia tak boleh bangun. Dia hanya boleh solat dalam keadaan mungkin separa duduk ataupun mungkin dalam keadaan baring. Tetapi dia perlu wuduk. Okey, kita ni ataupun ada beberapa orang anak dia nak ambilkan wuduk ke atas orang tersebut. Adakah ianya boleh diambil wuduk secara serentak? Serentak ni maksudnya anak pertama dia basuhkan muka dia, anak kedua dia basuh tangan dia, anak ketiga dia basuhkan kepala, dia serentak. Dia tak ikut turutan. Adakah sah wuduknya tersebut? Ni kadang-kadang kita kata, tak boleh lah, dia kata. Kita kata apa? Tak boleh ni, kita kena tertib. Ustazah ajar pertama niat, lepas tu tertib. Ni tak tertib ni. Jawapannya sah. Sebab orang yang sedang sakit itu dalam keadaan yang mudarat. Maksudnya, okey, anak pertama ambil sekali lah.
Tak payahlah nak susah tunggu nak tertib. Jatuhnya sah. Macam kita cerita semalam lah. Dia terjun air laut kan. Niat saja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Boom, terjun air laut. Zup, dia naik. Sekali je. Sah tak? Sah. Maksudnya walaupun sekali tenggelam. Kemudian naik. Okey, ketiga, basuh dua tangan sehingga ke siku, ratakan semua kulit. Ini kita tahu di bawah tangan-tangan kita, di bawah kuku-kuku kita, cincin-cincin yang menghalang. Kalau perempuan ada gelang-gelang dia kadang-kadang melekat-lekat ini, perlulah kita buangkan. Khususnya orang yang suka memasak. Ni tukang masak ni dia suka sangat masak ikan siakap, ikan talapia, ikan kerapu, ikan apa yang bersisik. Kadang-kadang sisik tu melekat dekat tangan kita, kita kena pastikan untuk terkopik keluar. Kalau tak, ianya tidak sah. Ni kena hati-hatilah. Maka diriwayatkan oleh Muslim bahawa seorang lelaki mengambil wuduk dan meninggal basuh kuku kakinya. Lalu dilihat oleh Rasulullah SAW. Terus baginda bersabda, baginda berkata, kau balik semula untuk kau sempurnakan wudukmu kembali. Maksudnya sampai ke tahap itu. Dia tak cuci bawah kuku kaki dia tu kan. Mungkin kuku dia panjang belah kaki. Nabi nampak tak cuci bawah ni. So sampai Nabi kata kau ulang lagi untuk ambil wuduk. Okey, yang seterusnya keempat, sapu satu daripada kepala walaupun seurat rambut selama ia berada dalam had kepala. Maksudnya yang sebahagian kepala tu kan. Adakah nak basuh sampai sini ikut tapak tangan kita ke, tapak tangan anak kita ke? Tak. Sekurang-kurangnya kalau dalam ini dia kata sekurang-kurangnya satu helai. Al-Muqah bin Syubah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu ubun-ubunnya di atas serbannya. Dia pakai serban kemudian dia sapu. Ini dalam riwayat Muslim. Maknanya dia mendapat separuh. So kita faham dalam bab mengambil wuduk ini, tapi lelaki itu kebanyakan mereka akan basuh seluruh kepala. Kalau kita perempuan basuh seluruh kepala, memang lencun je lah tudung kita kan. Rambut panjang-panjang. Jawapannya memerah rambut je lah. Kita cukup sebahagian. Kelima, basuh kedua kaki sehingga ke buku lali. Buku lali kat mana? Buku lali adalah dua tulang yang timbul di belah tepi. Belah tepi kaki tu kan. Tu buku lali lah tu. Wajib diratakan air bagi kedua-dua kaki termasuk di bawah kuku dan segala bulu yang berada di kawasan kaki. Sebab itulah kita dituntut untuk kita gunakan tangan kita lalu kita gosok-gosok di celah-celah kaki kita. Keenam, tertib mengikut turutan sebagaimana yang telah disebut. Yang difahami dalam Al-Quran yang menyebut rukun-rukun wuduk secara tertib dan daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil wuduk kecuali dengan cara tertib sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian ada sunat-sunat wuduk. Sunat wuduk ni standard lah. Ini sunat bukan wajib. Yang wajib kita dah cerita. Contohnya baca bismillah. Nak baca bismillah pun boleh, basmalah pun boleh. Ikutlah bismillahirrahmanirrahim. Baca niat. Ya Allah sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kemudian yang sunat tadi banyaklah. Yang sunat yang kedua, ketiga tu jatuh kepada basuhan yang kedua, ketiga itu sunat. Kalau kita nak jaga, kita pernah murajaah bersama-sama tentang air mustakmal. Yang pertama je yang wajib. Yang kedua tak apa dah. Air itu telah kena tertitik ke apa, tak ada masalah. Yang pertama je tak boleh air yang menitik. Contoh kita ambil wuduk kan. Ni ambil wuduk, kita tadar air, kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk, selesai. Kemudian kita ambil wuduk ni, ada air titik ni. Titik ni tu terkena pula kat sini. Kat tangan yang kita nak ambil wuduk yang kedua. Basuhan muka yang kedua. Sah. Walaupun telah jatuh. Sebab yang wajib adalah yang pertama sahaja. Okey. Kemudian bersugi. Bersugi adalah sunat muakkad. Sehingga kan baginda Nabi kita SAW dia pernah bersabda, sekiranya bersugi itu tidak menyusahkan umatku, nescaya aku wajibkan ke atas mereka untuk bersugi. Maka bersugi ni ada fadilat.
Pertama, fadilatnya adalah pahalanya lebih daripada 70 kali ganda berbanding orang tidak bersugi. Sugi ni ada dua. Mereka selalu buat, kalau orang-orang alim ulama, waktu dia ambil wuduk sekali, waktu dia nak start solat sekali. Ini adalah bagaimana yang dikatakan sunnah Nabi. Sebab ada fadilat dalam kayu sugi tersebut. Walaupun ada orang kata, cukuplah dengan gosok gigi itu dah kira macam bersugi. Tak. Sebab sugi itu dia pakai kayu ni. Dia bukan sebatang ikut kayu petik, kayu rambutan buat sugi. Tak, dia ada kayu khasnya. Okey, bersugi lebih baik kalau digunakan kayu. Kayu yang dihaskan bagi mereka tidak ada gigi, bolehlah bersugi di atas jari. Ataupun kalau orang tak ada sugi di atas ni, kalau orang tak ada gigi depan semua dah hilang Zazah, nak gosok tang mana, cukuplah dengan gusi. Boleh juga kita gosok. Ataupun kalau tak ada sugi, cukuplah ganti dengan jari. Kita cuci. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, mengurai dan menyelatkan rambut. Kemudian sapu seluruh kepala. Yang ni yang tadilah kita duk cerita sama-sama tadi. Okey, kenapa yang dikatakan basuhan ketiga kali itu adalah dipanggil sebagai basuhan yang kedua dan ketiga itu lebih sempurna. Menggosok anggota yang dibasuh. Daripada Abdullah bin Zaid bahawa Rasulullah mengambil wuduk dan baginda berkata, begitulah caranya sambil menggosok-gosokkan. Maknanya Rasulullah ni tunjuk kepada para sahabat. Macam mana gosok ni, gosok jari-jari kaki kita. Muwala'at iaitu berturut-turut tanpa putus. Di mana membasuh seluruh anggota kita tadi, jangan sampai ianya kering. Maksudnya macam mana? Contoh kita ambil wuduk, basuh muka. Lepas tu dia pergi dapur minum air, buat air teh dulu. Kejap lagi sambung baliklah basuh tangan. Tak boleh. Maknanya dia secara berturut-turut. Basuh muka maknanya selesaikan segala wuduk baru boleh buat urusan yang lain. Okey. Rasulullah SAW dia pernah berkata, gharah bererti putih muka dan tahil bererti putih dua tangan dan dua kaki. Jadi maksud hadis itu Rasulullah berkata sesungguhnya umatku diseru pada hari kiamat dengan keadaan putih berseri muka mereka. Ini kesan daripada orang yang sering mengambil wuduk. Kemudian berseri juga dalam dua tangan mereka. Dua kaki mereka kesan daripada wuduk mereka yang sempurna. Maka Rasulullah bersabda, sesiapa yang berkuasa memanjangkan masuh muka dulu, melebihi had muka hendaklah dia melakukannya. Maksudnya tak adalah menjadi masalah sekiranya melebihi had muka kita ni kita ambil wuduk. Tak jadi masalah. Ini daripada hadis Nabi. Namun Nabi juga berpesan kepada kita cukuplah bersederhana dalam menggunakan air. Tak segelen ambil wuduk. Tak boleh. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Itu antara daripada Rasulullah SAW. Ini hadis ni dibawa oleh Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah mengambil wuduk dengan secupak air. Dia tak banyak. Lebih kurang setengah gelas secupak air. Sebab itu ada berlaku beberapa khilaf pendapat ulama yang mengatakan apabila kita ambil wuduk di sungai, kan, kita membazir. Contohnya saja je kan ambil tu banyak kita curah macam tu. Sampaikan ke situ Nabi tidak memberikan keizinan. Sebab sungai itu hak Allah, maka janganlah engkau membazir. Okey, lepas tu perkara sunat menghadap kiblat. Kalau kita boleh tengok kiblat, ikutlah hadap kiblat. Tidak bercakap-cakap semasa mengambil wuduk. Kerana Rasulullah tak bercakap waktu ambil wuduk. Hatta kalau orang bagi salam pun Nabi tak jawab. Bertasyahud dan berdoa selepas mengambil wuduk sebagaimana yang diriwayatkan oleh kita punya hadis Imam Muslim dan Al-Tamizi. Maknanya lepas kita habis wuduk selesai tertib, angkat tangan. Kita bacalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Okey, ada sunat yang dia tertinggal dalam kitab ni, iaitu seperti mana yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah. Apakah dia? Solat sunat wudu. Itu pun masih lagi berlaku dalam perkara sunat. Okey, kita masuk sikit lagi. Perkara-perkara makruh dalam wudu. Meninggalkan sunat-sunat wudu sebagaimana yang disebut dengan niat untuk kita meninggalkan sunat pahala. Kita maksudnya makruh terhadap diri kita. Mengambil wuduk di tempat najis kecuali dalam keadaan terpaksa. Kalau terpaksa boleh ambil lah. Tempat najis ni contohnya kalau hari ni tempat yang ada najis lah. Ataupun tempat, saya tak pasti, toilet bowl. Kan sebab sekarang kan semua dia sekali je toilet bowl kan. Sebab itulah kalau orang zaman dahulu dia pisah kan. Hari ni kadang-kadang kalau tidak menjadi kesukaran kita kena keluarlah daripada tandas kan, ada bahagian pipe tu ambil di situ kan. Bercakap-cakap ketika mengambil wuduk kecuali kerana darurat dan tidak mengapa tidak menjawab salam. Tengah ambil wuduk ni orang bagi Assalamualaikum. Kan? Tak apa. Tak jawab salam. Menampar muka dengan air ketika membasuh. Pun tak boleh kerana dia memudaratkan. Duk tampar-tampar muka sampai ambil wuduk ni merah muka. Pun tak boleh. Meminta pertolongan orang untuk membasuhkan anggota wuduk. Ini bukan pada hadis ataupun pada orang yang sakit. Contohnya, dia ni pangkat tinggi sikit lah. Orang yang berpangkat-pangkat. Dia malas nak ambil wuduk, dia suruh orang ambil kan. Bukan sebab dia sakit. Bukan sebab ada mudarat ke atas diri dia. Tak, dia memang tak nak. Dia minta orang. Contohnya orang-orang yang have lah. Orang yang ada pangkat-pangkat. Tak boleh. Haram hukumnya. Ataupun di sini dia panggil makruh. Tak boleh sama sekali. Melampau berkumur dan menghisap air ke hidung bagi orang yang berpuasa kerana bimbang boleh membatalkan wuduk. Wuduk adalah perkara tangawudi. Tangawudi ni adalah perkara yang boleh dipertikaikan. Ataupun sesuatu perkara yang kita tak boleh nak pertikaikan. Kenapa tak boleh buat macam ni? Kenapa bila kita terkentut kena ambil basuh muka, kenapa kita tak basuh kubul dan dubur? Ada, saya pernah terima soalan tu. Dia tanya soalan yang macam, kita pun macam, apa benda ni? Dia tidak ada boleh dipersoalkan. Ustazah, kenapa kalau kita makan ni macam-macam ni. Tapi dekat dalam rukun wuduk tidak mengatakan berkumur itu wajib. Maknanya wuduk ini adalah perkara yang tidak boleh dipertikaikan kerana ianya adalah tuntutan atau suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekiranya ketika mana kita ni ada wuduk, lepas tu kita was-was. Aku ni ada wuduk ke tak ada wuduk? Nak pegang yang mana? Ni dah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa? Azan maghrib kan? Lepas tu dah sampai masjid. Ni macam mana ni? Aku ni ada wuduk ke tak ada wuduk? So kita nak pegang yang mana? Perkara yang was-was. Termasuk dalam rakaat solat ataupun bacaan-bacaan di dalam solat. Maka sebenarnya kita pegang sebelum sampai was-was datangnya yakin dulu. Yakin ini penting. Maknanya kita kata, aku dah wuduk ke belum? Dah rasa. Kita pegang yang pertama. Kita jangan. Tapi kalau kita terlalu was-was, habis lah kena ambil wuduk. Ataupun ketika mana kita solat maghrib, kena rakaat ketiga, ini 2 ke 3. Ikut yang pertama, yang mula-mula kita tangkap. Mungkin dia 3 selesai ni. 3 walaupun ketika itu baru 2 rakaat. Sebab yakin datang dulu barulah was-was. Ini dalam orang yang ada penyakit was-was. Was-was ni satu penyakit kalau dia dah jadi terlalu orang kata membesar sangat dalam diri dia, dia jadi macam penyakit. Dia terlalu banyak sangat penyakit was-was. Boleh lah. Kita bila kita nak solve problem dia pun dia tak boleh. Maka senang je. Suruh dia beramal dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Banyak dia beramal agar Allah memberikan perlindungan dia daripada penyakit was-was. Sebab was-was ini adalah gangguan iblis. Okey, perkara yang membatalkan wuduk. Keluar sesuatu daripada 2 jalan. Kubul, dubul. Apa-apalah 2 ni. Kencing, najis. Kalau macam wanita, keputihan yang melampau.
Maksudnya penyakit. Keputihan yang membawa kepada bau. Contohnya keputihan, itu ada penyakit lah. Kalau normal lah perempuan, semua ada keputihan. Tetapi itu bagi kita standard. Kalau yang melampau, dia kena cuci. Dan juga dia kena ambil wuduk kembali. Dan dia kena, kalau pakai spender, dia tak pakai panty liner, kena tukar lah. Kalau dia pakai panty liner, kena tukar panty liner. Okey. Kemudian yang seterusnya, tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Ini juga boleh membatalkan wuduk. Tidur baring. Mula-mula giging belah kanan, sudah-sudah giging belah kiri. Maksudnya apa? Batal lah. Sebab papan punggung kita tak tetap. Contoh kalau duduk, papan punggung tetap. Itu maksud dia. Kemudian hilang akal. Hilang akal ni kita tahu lah. Hilang akal, orang nyanyuk. Sakit lain sakit tapi dia ada akal lagi, wajib ke atasnya untuk solat. Bila dia nak solat, dia kena ada wuduk. Tetapi nyanyuk ataupun hilang akal memang jatuh gugur. Contohnya nenek tua-tua macam nenek saya itu sampai ke tahap nyanyuk lah. Kejap tanya A, kejap lagi tanya B lah. Ataupun macam mana kita nak tahu, kita cakap dia ulang balik. Dia macam tape recorder. Kita bagi Assalamualaikum, dia pun cakap Assalamualaikum. Dah makan belum? Dah makan belum? Itu lebih kurang lah. Itu penyakit nyanyuk, maka gugurlah ke atas dirinya. Okey, kemudian bersentuh kulit lelaki dan perempuan ajnabi yang keduanya telah sampai had umur yang diingini tanpa lapik kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Atau kamu bersentuh dengan perempuan dalam surah An-Nisa, maka ianya batal. Bagi mazhab Imam Al-Maliki, tidak batal. Maksudnya mazhab Imam Malik, apabila mereka bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang tidak menimbulkan syahwat, maka ianya tidak batal. Tetapi apabila kita sampai ke tanah suci Mekah, kita pegang mazhab ini. Sebab bila kita duduk bertawaf tu memang sukar untuk kita jaga wuduk. Sebab orang berhimpit-himpit. Maka kita pegang mazhab ini apabila dalam keadaan yang darurat. Tapi jangan ikut suka. Maksudnya, saya nak pegang Imam Malik lah. Ingat, saya pergi Perak nanti. Saya nak pegang Imam Malik. Nanti dah balik KL nanti saya peganglah Imam Syafi'i. Tak boleh. Dia kena ikut kepada keadaan. Okey, menyentuh kubul dan dubul sama ada pada dirinya ataupun pada orang lain, maka ianya batal tanpa lapik. Contoh, ini yang kadang-kadang kita biasa. Kita ada wuduk, kita pergi cucikan cucu kita. Kan? Tak apa, Wan ada wuduk ni, kita pun cuci. Okey, kita solat. Tak boleh. Walaupun pada diri kita ataupun orang lain. Dari Umru bin Syu'aib, daripada datuknya, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, mana-mana lelaki yang menyentuh farasnya, hendaklah dia mengambil wuduk. Ini bagi lelaki. Dan mana-mana perempuan yang menyentuh juga farasnya, hendaklah dia mengambil wuduk. Inilah perkataan farash di sini membawa maksud bukannya satu tempat, makna ada dua tempat, iaitu kubul dan dubul. Pegang orang punya pun tak boleh, pegang kita punya sendiri pun batal wuduk. Okey, dan seterusnya syak atau ragu pada yang mengambil wuduk. Iaitu sesiapa yang syak atau ragu adakah dia dah ambil wuduk atau belum, maka wajib ke atas dirinya mengambil wuduk semula dan menolak keraguan itu kerana tidak sah solat dalam keadaan bertaharah. Ini dalam konteks wuduk. Tapi kalau lebih kuat pada yakin, pegang yakin yang pertama. Yakin akan datang dulu baru daripada was-was. Okey? Ada soalan? Zah, yang tadi tu berlapik Kalau berlapik tak apa. Ya, kalau berlapik tak apa. Oh. Maksudnya berlapik tak ada masalah. Kan kalau Yang gatal kita apa? So itu tak apa. Itu tak apa. Oh. Yang di sini dia kata tanpa lapik. Maka sebenarnya kalau kita tengok bab wuduk ni, dia ada cerita dia dalam kisah Isra' dan Mi'raj. Apa yang dikatakan dengan wuduk, dia ada rahsia antara peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nanti insyaAllah ingatkan saya, Isra' dan Mi'raj nanti saya kupas. Sebab kalau saya masuk hari ni, memang kita tak akan ni lah.
Bagaimana perkataan yang perlu dalam keadaan konteks? Pentingnya wuduk ini dia bersatu dengan solat. Dua benda ni. Bila kita faham sungguh-sungguh baru kita tahu. Oh, sebab itulah Allah suruh kita berwuduk. Contoh, kita bagi satu soalan lah saja nak buat sebelum penutup ni. Kita dah mandi. Mandi bersih-bersih kan. Lepas tu, okeylah ni dah bersih dah ni kita kata. Tak ambil wuduk. Bagus ke tidak? Sajalah soalan-soalan ujian minda. Kalau dari segi Islam, bagusnya wuduk. Bila adat dan adat Ibadat. So kalau kita ni sebenarnya walaupun kita mandi bersih macam mana pun di sisi Allah, Allah memandang wuduk. Maksudnya kalau kita mandi bersih, ambil lah lebih kurang 2 minit je kot ambil wuduk kan. Alang-alang tu kan dah basah-basah tu, ambil lah wuduk. Ajar diri. Saya pun alhamdulillah semenjak saya tahu tentang benda tu, saya amal lah. So lepas kita mandi tu kan, 2-3 minit alang-alang nak keluar, ambil wuduk je. Tak kisahlah keluar tu buang angin ke apa, tak ada masalah. Janji di sisi Allah, Allah bukan memandang mandi tetapi Allah memandang wuduk. Sebab tu dia ada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah tak cucikan Nabi ini dengan mandi tetapi Allah mewudukkan Nabi. Itu dalam peristiwa pembersihan hati. Di situlah ada tuntutan wuduk tersebut. Ketika mana sebelum Nabi kita dimi'rajkan untuk sampai kepada Sidratul Muntaha, menerima pertemuan. Sebab itulah solat ini pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya yang tidak ada sesiapa pun mampu mengganggu. Dalam solat saja perkara yang halal pun dia akan jadi haram apabila kita lakukan. Ni dalam solat. Maksudnya, contoh, perkara halal. Kalau minum air halal tak? Halal. Tapi kalau minum air tengah solat, haram. So, nampak tak? Pertemuan antara ibadah solat tu dengan wuduk tu dia berkait rapat. Sebab tu apabila wuduk yang sempurna, insya-Allah menzahirkan akan solat yang sempurna. Sebab dia melahirkan kesan kepada kedua-duanya. Itulah yang dipanggil hakikat dan juga syariat. Syariat, bila kita solat, syariat, jasad tetap kena baca, kena lafaz, kena takbir. Kena berlakukan perbuatan. Tetapi hakikat hati tidak boleh putus dengan Allah. Tapi sampai sekarang pun nak dapat khusyuk tu bukanlah sesuatu benda yang mudah. Saya tak tahulah mungkin hajah-hajah sekalian ni khusyuk kot solat. Kalau saya tu, saya hanya minta kadang-kadang, ya Allah, tak nak seminit, sesaat pun jadilah ya Allah. Sesaat pun jadi ya. Sebab kalau saya lah penuh dengan kelemahan. Maksudnya masih lagi tak dapat. Begitulah. Apabila lepas kita solat, kita istighfar. Minta ampun dan maaf pada Allah. Moga-moga memberikan kefahaman kepada kita. InsyaAllah kalau ada kesempatan dan ruang, saya rasa sini tak sambut Chinese New Year. Maka insyaAllah kalau ada kesempatan, saya tengok esok saya akan masuk dengan kuf. Kuf ni maksudnya berwuduk dengan kasut. Saya share sikit Ustazah. Boleh. Ini apa yang Tuan Guru saya bagilah.